Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Wa qala Allah Ta'ala, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal wa abayna an nahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi pengacara majlis kita pada pagi yang berbahagia ini, yang dihormati Encik Imran, orang yang bertanggungjawab memanjangkan jemputan kepada kami untuk datang kemari, dan kepada teman-teman yang merupakan pegawai kanan di HQ kepada Risda Plantation ini, kepada teman-teman warganya diucapkan selamat kita berkenalan, selamat kita duduk dalam majlis yang sangat bermain ini, dan akhirnya selamat kita menimba ilmu dan mendapatkan ilmu itu untuk diri, keluarga, untuk organisasi, dan akhirnya untuk masyarakat dan umat Muhammad SAW. Hari ini hari Jumaat. Dalam hadis, hari Jumaat ini lebih hebat daripada hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha. Tak ramai kita yang tahu ni sebenarnya. Antara salat dengan salat penghapus dosa. Antara Jumaat dengan Jumaat penghapus dosa. Antara Ramadan dengan Ramadan penghapus dosa. Tuan dengar, antara Jumaat dengan Jumaat, antara salat dengan salat. Kita salat Zuhur, lepas tu lepas Zuhur Asar, antara Asar dengan Zuhur itu penghapus dosa. Masa tu masa dihapuskan dosa-dosa kita. Lepas tu antara Jumaat dengan Jumaat, Jumaat lepas dengan Jumaat hari ini, selang 7 hari. Selang-selang itu adalah ruang untuk Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Lepas tu disebut antara Ramadan dengan Ramadan 1 tahun. Selang 1 tahun itu pun insya-Allah pintu pengampunan akan dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalannya, adakah teman-teman yang 220 orang lebih agaknya di Risda Plantation ini mohon ampun kepada Allah, melakukan sesuatu yang tidak keluar daripada batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah? Nabi Muhammad SAW dalam hadis menyebutkan, satu hari Nabi memohon ampun kepada Allah 70 kali. Ada hadis yang mengatakan Nabi memohon ampun kepada Allah 100 kali. Kenapa Nabi mohon ampun padahal Nabi ini maksum? Tahu tak maksum? Apa dia maksum? Apa dia maksum? Maksum ni tak ada dosa. Nabi tak pernah melakukan dosa. Daripada umur 20-an masa berniaga tak ada dosa. Setelah mendapat wahyu 40 tahun tak ada dosa. Setelah mendapat wahyu 23 tahun, wafat masa umur 63 tahun, Nabi tak pernah ada satu catatan dosa pun pada hatinya. Tak pernah ada titik hitam dalam hatinya. Tapi dia mohon ampun kepada Allah 70 kali satu hari. Ada hadis yang mengatakan 100 kali satu hari. Saya tanyakan soalannya tadi, orang-orang Risda berapa kali mohon ampun? Dan cara nak mohon ampun yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW, yang digariskan ulama, ialah antaranya sembahyang taubat. Sembahyang sunat taubat, usolli sunat taubati rakaat ini ada lillahi ta'ala. Jadi sembahyang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah. Berapa orang sahabat Risda Plantation buat benda ni? Berapa orang teman kita di Senawang buat benda ini? Berapa orang teman kita Nun, agaknya saya tak tahu, Sabah Sarawak you ada tak cawangan, ada zon. Ada zon di Sabah Sarawak. Di mana tempatnya? Sabah,
Sarawak di Kuching. Dan agaknya di Kelantan pun ada, kan ya? Di selatan, di mana di selatan ofis kita? Senawang lah. Okay. Kalau misalnya Nabi Muhammad yang tak ada dosa itu memohon ampun kepada Allah, begitu banyaknya, yang Hasan Ali ni bertimpa-timpa dosa. Kalau nak dibawa dosa ni, ditakdirkan dosa itu ada weight, ada weight. Dosa itu, the sin has got weight. Ya. Boleh ya. beban, dibebankan. Memang tertiarap kita. Dosa banyak sangat. Dosa dengan apa? Dosa dengan Allah. Dosa dengan Rasul. Dosa dengan mak. Dosa dengan ayah. Dosa dengan suami. Dosa dengan isteri. Dosa dengan anak-anak. Dosa dengan resident plantation. Dosa dengan smallholders. Ya. Dosa kita bergaduh dengan teman-teman smallholders ini. Bila dah dia punya holding, dia menghadirkan hasil, dia punya plot dia menghadirkan hasil, tanah-tanah menghadirkan hasil, sudahlah, mulalah. Mereka pun dah berjalan pun tak betul, dah bercakap pun tak betul dah, tuan-tuan nampaknya. Ini yang berlaku. Akhirnya dispute antara resident plantation dengan smallholders mesti akan berlaku. Saudara-saudara, dan kata-mengatalah kita. Smallholders akan katalah, tak guna orang, janji dulu lain, sekarang lain. Betul tak? Saya agak-agak je ni, pasal saya dulu jaga Felda, saya tahu. Saudara yang saya hormati sekalian. Jadi, pengajarannya, mulai hari ini, hari Jumaat ini, kita janji kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa ku, ya Allah. Sebab, Imran mati bila-bila, Imran. Mati bila-bila puan-puan ni. Mati bila-bila. Bayangkan kalau kita mati, dosa tidak diampunkan oleh Allah. Bayangkan kalau kita mati dosa dengan mak, belum dapat pengampunan mak. Bayangkan kalau kita mati dosa dengan isteri, belum dapat pengampunan isteri. Bayangkan kita mati kepada suami, belum dapat pengampunan suami. Apa nak jadi kita? Apa nak jadi? Mayat tu apa nak jadi? Waktu dikapankan apa nak jadi? Waktu dimandikan apa nak jadi? Waktu disemayangkan apa nak jadi? Waktu dikebumikan apa nak jadi? Dah jelas dah. Tempatnya kalau derhaka kepada Allah, tempatnya neraka. Kalau derhaka kepada Rasul, tempatnya neraka. Derhaka kepada mak, tempatnya neraka dan neraka. Derhaka kepada suami, tempatnya neraka. Jadi sepanjang-panjang hidup kita lah, datang ofis, balik ofis, naik bas, turun bas, naik kereta, turun kereta, manusia neraka. Tu cuba bayangkan. Macam mana? Kita bercampur dengan isteri malam tadi, suami kita manusia neraka, kita manusia neraka. Kerana kita banyak dosa tapi tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kita melahirkan zuriat kita pun zuriat yang mewarisi dosa-dosa, bukan mewarisi. Sebab ayah dan maknya ada pendosa-pendosa, maka anaknya pun biasanya menjadi manusia pendosa-pendosa. Inilah yang kita tanda. Jadi ikut hari ini, ikut Nabi Muhammad SAW, sunnahnya kita nak cerita mengenai amanah dan integriti. Para penonton dan betul sekalian ya, ni live, TikTok pun live, Facebook pun live ni sekarang ni, tuan-tuan ya. Tuan-tuan boleh tengoklah. Bukan sekarang ni. Dalam Facebook boleh tengok ulang-ulang. Tapi dalam TikTok biasanya habis ni habislah, begitu saja dia. Okey. Saya nak bagi tahu tentang amanah. Dalam Al-Quran saya dah baca tadi, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah bagikan amanah untuk mentadbir dunia ni. Siapa Allah bagi amanah itu? Kepada bumi, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Makhluk-makhluk besar, gunung berapa besar gunung? Bumi berapa besar bumi? Tuan-tuan, saya nak sebut ya. Langit berapa besar langit? Kepada langit, engkau pikulah amanah ini wahai langit. Kepada bumi kata Allah, engkau pikulah amanah ini. Kepada gunung, kau pikulah amanah ini. Tapi semuanya yang bagi tahu Allah, kami tak mampu wahai Allah. Kami tak boleh wahai Allah. Kami tak ada kekuatan wahai Allah. Kami tak ada fikir macam mana nak tabir dunia ni. Kami tak ada ilmu nak mentadbir dunia wahai Allah. Kami tak ada satu otak boleh berfikir macam mana nak mentadbir dunia ni. Nak mentadbir perkebunan kecil ni. Nak mentadbir resident plantation ni. Walaupun kami 220 orang saja, smallholders je ramai,
Dulu-dulu sampai 50,000 hektar, sekarang tinggal 20,000 hektar saja. Saudara-saudara, apa yang saya nak sebut kepada kita semua, tuan-tuan, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi bila Allah tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, semuanya tak mau, semuanya menolak. Yang sanggup namanya insan. Siapa insan itu? Insan itu masuklah ketua pengarah Risda, termasuklah CEO Risda Plantation, termasuklah ada punya ketua-ketua wilayah-wilayah. Ada berapa wilayah saya tak tahu, mungkin 5 wilayah. Termasuklah Cik Imran ini, orang yang tanggungjawabkan untuk menjaga admin, untuk menjaga human resource, untuk menjaga insya-Allah supaya Risda Plantation di headquarters ini mentadbir dengan baik. Bila dia sini baik, maka wilayah pun baik. Bila wilayah baik, maka operasi pun baik. Bila operasi baik, maka apa yang diamanahkan kita bersama dengan semua holders itu pun menjadi baik. Senang saja. Now, tadi langit, bumi semuanya tak mampu. Yang mampu manusia. Kenapa manusia mampu? Kenapa Allah dapat beri kepercayaan kepada manusia? Ya, kami mampu, wahai Allah, dan Allah percaya manusia mampu. Sebab kita ada 3 perkara yang bumi, langit dan gunung tidak ada 3 perkara itu. Gunung ada jasad. Gunung Everest kan jasad dia. The physical form of the Everest. Kita dah tahu jasad dia. Tinggi. Dekat Nepal sana, tinggi. Baru ni Malaysian meninggal kat sana. Kan mendaki gunung, dan ramailah yang menjadi mangsa mendaki gunung Everest itu yang mati. Sampai sekarang saya tak tahulah jasadnya diselimuti oleh salji, sama ada jasadnya boleh hancur tak hancur dan sebagainya. Okey. Dan saya nak sebutkan gunung tak ada fikiran, tak ada akal. Gunung tak ada hati. Ambil laut. Laut tak ada akal. Laut tak ada hati. Ambil langit. Langit tak ada akal. Langit tak ada hati. Tapi manusia yang sanggup nak menjadi pentadbir kepada dunia ini. Kita ada jasad, kita ada akal, dan kita ada hati. Sebab itu kita dipilih, dan Allah menawarkan kepada kita, dan kita sanggup untuk menjadi pentadbir pengurus kepada dunia yang sedang beredar sekarang, insya-Allah. Jadi maknanya orang Risda Plantation, you have got brains, you have got intellectual capabilities, you have your physical form, physical body, and yang tidak ada kepada semua yang lain itu, kita ada the spiritual kekuatan, spiritual strength dalam ini. Dalam bahasa agamanya ialah kita ada iman, kita ada iman. Gunung tak ada iman, langit tak ada iman, bumi tak ada iman, matahari tak ada iman, bulan tak ada iman, laut tak ada iman, langit tak ada iman. Yang ada iman ialah Imran, yang ada iman ialah siapa-siapa pun yang kita tak kenal di sini nama-nama mereka. Termasuk Hasan Ali ni dia ada, tiga-tiga dia ada. Jadi untuk Risda Plantation ni ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya baca tadi, hadis yang saya sudah baca juga ayat Quran tadi. Mari kita gunakan ketiga-tiga kekuatan manusia ni untuk membangunkan, terus menjadikan Risda Plantation ni antara anak-anak syarikat di bawah Risda. Inilah yang merupakan anak syarikat contoh. Mari sekarang ni jam saya pukul 10.29 sekarang ni, kita bertekad untuk menjadikan atas nama agama, atas nama sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul, atas nama kita nak menyambut Maulid Rasul, atas nama nak menjadikan ini satu milestone dalam hidup kita. Mari kita janji bahawa kita nak mengangkat martabat Risda. Bukan nak mengangkat martabat Risda keseluruhannya, mungkin kita tak mampu, tapi kita nak mengangkat martabat Risda Plantation. Kita nak mengangkat martabat Risda Plantation. Sini. Macam mana nak mengangkat martabat Risda Plantation? Satu tadi, kita ada jasad. Jasad kita ada office. Saya tak sangka you ada bilik ceramah yang cantik macam ini. Saya tak sangka. Saya masuk tadi tengok, Masya Allah, ada pentasnya, ada big screennya, cantik, lampu-lampunya, ada chandeliernya.
Kursi tersusun indah, kursi kuning pula di belakang tu, cantik tersusun indah. Dan orang ada pula yang jaganya, yang video punya orang pun ada, yang skrin punya orang ada, semua ada. Saya dijamu dengan kuih yang sedap tadi, ada 3 bangsa kuih. Popiahnya pun ada. Saya sampai tak tahu apa benda kuih itulah. Bagus. Cari Imran raikan kita, cari Imran menyambut kedatangan kita. Alhamdulillah, bagus. Jadi dari segi jasadnya, dan saya tengok pula manusianya, tengok smartnya Imran dengan baju biru, seluar hitam, stokin hitam, kasut, pakai kasut ke tidak? Kasut hitam, songkok hitam, jam tangan hitam, kan cantik. Dan saya nak bagi tahu ya, Nabi Muhammad SAW ni atas nama nak menjaga martabat kenabian, walaupun tak banyak baju, tapi Nabi smart, sangat smart. Rambutnya disisir rapi, berkilat-kilat rambut baginda. Kita kena baca ni, baca tentang physical form of Nabi Muhammad SAW. Badannya tinggi lampai, dahinya sulah begitu, warna kulitnya kekuning-kuningan, merah kekuning-kuningan, cantik, bulu matanya lentik, tuan-tuan ya, keningnya cantik daripada hujung ke hujung, senyumnya melebar. Senyum Nabi ini boleh menawan. Ada orang yang masuk Islam pasal tengok senyum Nabi Muhammad SAW. Badui-badui masuk Islam pasal tengok kerakyaan Nabi, sambutan Nabi, dan sambutan Nabi dan kerakyatnya berpokok kepada senyum yang meraihkan orang-orang yang terpikat kepada Islam dengan keadaan akhlak yang ditunjukkan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah kau diutus ke dunia ini melainkan untuk menunjukkan akhlak mulia, supaya diikuti oleh orang Risda Plantation. Akhlak yang aku tunjukkan, nanti kita tengok akhlak Nabi Muhammad SAW, sama ada kita ada tidak akhlak itu. Okey. Yang kedua, intellectual. Nabi, Allah bagikan dia, Nabi boleh fikir sampai umat akhir zaman tu. Nabi sudah wafat 1400 tahun yang lalu, tapi Nabi punya fikir untuk umat sampai akhir dunia ini bila dikiamatkan. Nabi sudah fikir tentang umat itu. Tuan-tuan, kalau baca dalam hadis terutamanya, apa yang ditelah oleh Nabi, apa yang dalam kepala Nabi, dicerahkan oleh ulama-ulama. Pemikiran Nabi bukan untuk hari ini. Orang Risda Plantation, you do not only think for whatever that you think of today. You must not think even tomorrow. You must be able to think beyond tomorrow. Macam Nabi. Kalau misalnya orang-orang Risda Plantation fikir hari ini maknanya hari ini diri aku, hari ini keluarga aku, hari ini kerja aku, hari ini tugas aku, hari ini meja aku, hari ini kerusi aku. Nabi tak cerita hari. Nabi tak cerita tahun. Tahun ini aku ni agak-agaknya nak naik pangkat lagi tak, agak-agaknya 3 tahun dia akan datang. Katakanlah begitu. Nabi tak cerita begitu. The thinking of Nabi not as a matter of days, not a week, not a month, not even a year. Nabi berfikir beyond kurun. Apa dia beyond kurun? Beyond century. Sampai hari kiamat. Nabi fikir tentang umatnya. Sebab itu dalam tahajudnya, dalam sujudnya, Nabi sebut Allahumma ummati ummati, wahai orang Allah, Allah umatku, wahai Allah umatku, wahai Allah umatku, wahai Allah. Sebagai satu umat, nama saudara sudah disebut oleh Nabi Muhammad. Sebagai satu umat, orang-orang di Risda Plantation sudah disebut oleh Nabi Muhammad. Maybe Nabi did not mention each name singly, individually, tapi bila sebut umat Muhammad, that covers almost everybody yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, disayangi oleh Nabi. Nabi sangat-sangat sayang kepada umat. Sangat-sangat sayang. Hingga kan bila Nabi nak wafat, sakit nak mati ni, Allah takdirkan Nabi Muhammad diletakkan masa nak mati tu, dia punya sakit, dia punya penyakit, dia demam dia yang amat sangat.
Nabi menanggung kesakitan. Orang nak mati ni, besok tuan-tuan nak mati dalam hadis ni. Sakit orang nak mati ni, bila nyawa nak keluar ni, macam dia ditusuk oleh 200-300 pedang. 200-300 pedang susuk kita. That is the kind of pain yang tuan-tuan dan saya akan merasakan bila nyawa kita akan dicabut oleh malaikat maut. Nabi merasakan itu. Apa Nabi kata? Wahai Allah, biar aku merasakan ini, biar aku merasakan kesakitan ini. Aku hendak umat aku tidak akan merasakan kesakitan ini. Biar aku tanggung kesakitan umat aku nak mengembalikan nafas yang terakhir. Biar aku tanggung. Kasihnya kepada umat. Sedangkan kasih ke? Setakat mana kita kasih pada mak kita? Gaji kita 4,000, nak kasih RM50 sebulan pun kadang-kadang orang tua tu malu-malu minta kepada kita. Kasih ke kita? Mak kita datang, kita raih tak? Mak kita datang, kita bercakap dengan dia tak? Pandang, duduk, minum dalam 20 minit. Pandang dia, dengar cerita dia, tanya kambing dia, tanya ayam dia, tanya rebang itik dia, tanya kolam dia, tanya mandian dia, tanya makanan dia. Ada kita buat. Mak kita datang, kita layan telefon tu juga. Mak nak bercakap daripada kampung datang, daripada Jitra datang. Sekali-sekali nak bermesra dengan anak. Kita duduk depan mak, telefon juga kita pegang. Mak cakap dengan kita, kita tak pandang muka mak. Kita cakap, pandang, kita jawab soalan mak, jawab cakap mak, kita tengok telefon. Apa kata hati orang tua tu? Apa agak kata orang tua tu? All the way came from Al-Ustaz, from Jitra, wanting to see the cucu, wanting to see the son and the daughter-in-law. Tapi itulah layanannya. Isteri kita letak makanan atas meja, dia pun tak makan sama dengan mak kita. Kita pun lambat datang. Akhirnya mak dengan bapak makan berdua juga. Macam dekat kampung dia makan berdua. Dia nak makan dengan cucu dia. Mana cucu dia? Dia nak makan dengan anak dia. Mana anak dia? Dia nak makan dengan menantu dia. Mana menantu dia? Inilah yang berlaku. Sibuk. Imran pula kejap telefon sana, kejap telefon situ, kejap jawab telefon. Kalau mak datang tu, you off the phone. Off the phone. Pasal kita tak nak diganggu. Pasal mak tak mau diganggu. Sebab mak datang rumah kita pun 6 tahun, 7 tahun sekali. Nah, ini dia. Nabi SAW, saya nak sebut, bila ada orang datang, Nabi sangat mengalang-alangkan. Sebab bila ada orang datang, terutama keluarga datang, macam mak datang, yang mengiringi mak masuk dalam rumah itu, ada ulama mengatakan 70,000 malaikat. Cuba bayangkan dia. Mak mertua datang, 70,000 malaikat mengiringi dia. 70,000 malaikat menyambutnya keluar daripada kereta. 70,000 malaikat menyambutnya menaiki tangga rumah, kalau tangga rumah tu ada tangga. 70,000 malaikat masuk dalam rumah. Kalau mak kita masuk, ayah kita masuk. Tapi begitulah malaikat meraihkan mak kita. Anak yang nak ditemui, menantu yang nak ditemui, cucu yang nak ditemui. Tak nampak mereka meraihkan ibu dan ayah yang datang all the way daripada Jitra tadi. Inilah kita. Saudara-saudara, kita ada akal tadi saya kata. Akal kita kena baca. Akal kita ada ilmu. Orang Risda Plantation, Nabi menyebut, tuan-tuan, Nabi menyebut atas nama amanah. Amanah kepada ilmu. Tuan-tuan nak menjalankan kerja ni, salah satu daripada amanah menjalankan kerja, mesti ada ilmu tentang kerja. Mesti ada ilmu tentang persekitaran kerja. Mesti ada ilmu tentang fungsi-fungsi tugas dalam menjalankan kerja. Mesti ada ilmu tentang KPI. Mesti ada ilmu tentang benchmarking. Mesti ada ilmu tentang costing. Mesti ada ilmu tentang profit and loss, because you are somehow, it is an holding, it is a corporate companies. Adakah kita ilmu itu? Ini ilmu yang paling baik. So, saudara, apa yang nak sebut? Nabi kata, dengar ni, ini amanah tentang ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Imran, kalau kamu nak berjaya dalam hidup dunia kamu, kunci kejayaan hidup dunia adalah ilmu. Kalau kamu nak berjaya dalam kehidupan akhirat kamu, kunci kejayaan kehidupan akhirat adalah ilmu. Kalau kamu nak berjaya kedua-duanya, kunci kejayaan adalah ilmu untuk berjaya kedua-duanya.
Ilmu pula ada dua. Satu dipanggil ilmu akli. Satu lagi ilmu apa agaknya? Satu ilmu akli, satu lagi ilmu naqli. Akli, ilmu plantation akli. Ilmu agronomi akli. Ilmu agriculture akli. Ilmu marketing akli. Ilmu pruning akli. Ilmu menjaga kebun akli. Ilmu membersih kebun akli. Itu akli, akal. Ilmu economics akli. Ilmu perniagaan akli. Ilmu mengurus pejabat akli. Ilmu HR akli. Apa lagi yang kita ada kat sini? Bahagian korporat, ilmu korporat akli. Apa lagi yang kita ada tadi? Bahagian apa lagi? Bahagian finance. Bahagian finance. Ilmu finance, financial management akli. Lagi ilmu apa lagi ada kat sini? Bahagian apa lagi? Tak ada apa dah. Ilmu tak ada apa, akli. Satu lagi ilmu naqli. Inilah yang kita ni koman sangat. Itu maksud saya yang bercakap ni. Perempuan ni dalam umur 30-an, 40-an ni, kebanyakan kita 30-an ni. Banyak kita masih tengok orang muda semua ni. Kalau peringkat ini tak ada ilmu naqli ni, macam mana anak kita nanti? Bolehkah perempuan ajar anak kita sembahyang, cara sembahyang yang betul? Kalau kita tidak ada ilmu sembahyang. Boleh tak tegur anak kita baca Quran, baca Fatihah kalau bacanya tak betul? Kalau kita tidak ada ilmu Al-Quran, ilmu qiraat namanya. Kalau kita tak tahu ilmu tajwid, kalau kita tak tahu ilmu tentang makhraj, kalau kita tidak tahu ilmu tentang fasahah, ini Quran. Macam mana? Kalau kita tidak tahu ilmu mendidik anak cara Islam, macam mana kita nak didik anak cara Islam? Macam mana bangun tidur cara Islam? Macam mana tidur cara Islam untuk anak-anak ni? Yang kita praktik dia kita sebagai ibu dan ayah. Nabi buat ni, Nabi buat. Macam masa makannya kena ada ilmu. Makan cara Islam lain dengan makan cara yang bukan Islam. Makan cara Islam jadi ibadah. Makan tidak cara Islam tidak jadi ibadah. Kerja cara Islam jadi ibadah. Kerja tidak cara Islam tidak jadi ibadah. Nanti saya akan sebutkan sebelum habis ni. Imran ingatkan saya macam mana nak jadikan kerja ini sebagai ibadah. Itu yang ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu amanahnya. Amanah pada tugas, amanah tanggungjawab, itu integritinya. Integriti dalam tugas, integriti dalam tanggungjawab, integriti semacam masa berada dalam Risda Plantation, integriti bersama dengan teman-teman, integriti bersama dengan kita punya client, integriti bersama kita punya customers. Siapa klien customers kita? Smallholders. Siapa customers kita? Orang yang menyediakan baja. Orang yang menyediakan baja. Baja yang kan orang sos, mana baja sos, baja-baja fertilizers. Orang yang memberikan kita fertilizers, tempat disimpan fertilizer, menghantarkan fertilizer dan sebagainya. Orang yang mensuplaikan insecticide. Mesti ada. Dan kita ada berilmu berhubung dengan mereka. Ini ilmu, tuan-tuan, ilmu berhubung dengan mereka secara bisnes. Tetapi saya nak menyebutkan ilmu akli ni, ilmu naqli ya. Ilmu naqli ni ilmu iman, ilmu dalam hati. Dan kita mesti kuasai. Yang eloknya kalau boleh balance. Akli dengan naqli balance. Bila akli dengan naqli balance, dia punya perangai pun akli dengan naqli. Saya tak mau balancekan perangai yang tak elok dengan tak elok, dengan elok tak balance. Sebenarnya dalam hal perangai ini, akhlak ini, kita kena bunuh semua sifat-sifat yang tidak termasuk dalam akhlak mulia. Kita kena hapuskan dengan diri kita, dengan pertolongan sahabat-sahabat, dengan pertolongan khusus-khusus, jumpa orang alim, baca buku-buku, baca kitab-kitab dan sebagainya, mentelaah kitab, mentelaah buku, jumpa orang-orang yang mampu mengajar kita untuk mentelaah kitab-kitab dan buku-buku supaya kita dapat hidupkan sifat-sifat mahmudah dan kita akan gugurkan sifat-sifat mazmumah. Lewat datang kerja mazmumah. Kerja tak ada perancangan hari-hari. Ada tak buat? Hari ni sebelum kita tinggalkan pejabat nanti, satu sheet ada. Satu sheet, what am I going to do today? Apa dia? Pukul 8 apa? Pukul 9 apa? Pukul 10 apa? Pukul 11 ada. Ini inventory, time inventory. Ada buat tak buat? Kalau tak ada, menongnya lebih daripada kerjanya. Kalau tak ada, pakai telefon pejabat, telefon hal peribadi lebih daripada hal pejabatnya. Kadang-kadang kita keluar kata nak pergi bank apa sekarang semua online boleh.
Dulu-dulu mana pergi bank, mana pergi bank. Sekarang apa alasan nak pergi bank? Sebab kerja-kerja bank boleh dibuat dengan online. Ya, pindahan wang dengan online, nak tambah kita punya apa online, semuanya boleh lakukan cara online. Belian-belian cara online, Shopee dengan online, Lazada dengan online, TikTok dengan online. Apa ada masalah kita? Okay. Tuan-tuan yang penting sekalian, balik tadi. Ilmu naqli tadi. Ilmu keimanan. Dan nak mentafsirkan, nak menentukan tuan-tuan sifat-sifat mahmudah. Apa sifat mahmudah? Amanah, integrity, bekerjasama, teamwork, tidak memecilkan diri, hilangkan sifat-sifat jealous, hilangkan sifat-sifat bersuka memfitnah, hilangkan dosa-dosa lidah, hilangkan dosa-dosa mata, hilangkan dosa-dosa telinga, dan hilangkan dosa-dosa hati. Itu namanya sifat mazmumah. Untuk Risda Plantation, daripada CEO sampai ke bawah, we have got to do this. Every individual, every individual of us has to drop sifat-sifat mazmumah ini. Macam mana caranya kita nak menjatuhkan sifat mazmumah? Sembahyang taubat, nangis di depan Allah, merintih di depan Allah, mengadu di depan Allah, buat taubat nasuha. Apa syarat taubat nasuha? Ada 3 syaratnya. Menyesal daripada kita melakukan dosa-dosa, menggugurkan terus dosa-dosa itu, dan tidak melakukan balik dosa-dosa itu. Dan kita istiqamah supaya kita mengerjakan amalan-amalan yang boleh menutup pintu-pintu dosa dalam diri kita. Itu namanya taubat nasuha. Saudara orang-orang muda kat sini, taubatlah. Makin awal bertaubat makin baik, makin cepat makin taubat makin baik. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu bertaubat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Segera, sari'u, segera. Jangan takut-takut taubat. Dosa dengan suami taubat, dosa dengan mak taubat, dosa dengan ayah taubat, dosa dengan isteri taubat, dosa dengan CEO Risda Plantation taubat. Banyak dosa kita dengan bos-bos kita, banyak dosa. Meeting semuanya okey bos, okey bos, very good bos, very good. Keluar belakang, tak sampai bilik dia lagi, baru keluar pintu mesyuarat. Cakap je. Aku saja kata aku setuju, tapi sebenarnya aku tak setuju. Ini. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian. Yang berikutnya, saya nak mengulas sikit mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nama amanah, atas nama integriti. Kita ni tidak boleh jadi Muslim kalau tidak ada amanah dan tidak ada integriti. Kita tidak boleh jadi orang yang beriman kalau tidak ada amanah dan tidak ada integriti. Kita tidak boleh jadi orang bertakwa kalau tidak ada amanah, tidak ada integriti. Kita tidak boleh mati dalam Islam kalau kita tidak ada amanah, tidak ada integriti. Kita tidak boleh dikuburkan tanpa dipalu oleh muka nakir kalau tidak ada amanah, tidak ada integriti. Kita tak boleh dibangunkan selepas ada kiamat menuju kepada mahsyar sebagai orang yang beriman kalau tidak ada integriti, kalau tidak ada amanah dan integriti. Kita tidak akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti kalau kita tidak ada amanah dan integriti. Bila kita ditimbang, mizan, namanya mizan. Salah satu prosesnya tuan-tuan di akhirat nanti di padang mahsyar adalah prosesnya tuan-tuan dan saya diletakkan di atas mizan. Tahu tak mizan? Mizan tu apa dia? Dacing, timbangan. Ditimbang kita. Siapa yang timbangannya lebih berat kepada dosa, non integriti, non amanah, kita dah tahu dah. Maka buku catatannya akan diberi dengan tangan kirinya. Dia namanya Ashabus Shimal. Buku catatan diberi kepada daripada tangan kirinya kerana dia tidak, antaranya dalam hidupnya tidak menjaga amanah dan integriti. Dia menjadi Mr. 5%, dia menjadi Mr. 10%. Orang yang buat procurement, tahu procurement?
belian purchasing. Saya rasa mungkin tak berapa banyak lah, tapi ada. Baja kita beli, insecticide kita beli, bahan-bahan untuk production kita beli, bahan operasi kita beli dan sebagainya, kenderaan kita beli, maintenance kenderaan kita buat, semuanya kita boleh pau. Kita boleh pau syarikat. Kita boleh pau. Daripada situ kita dapat 5%, kita dapat 7%. Jangan buat. Jangan buat, walaupun 0.001%, jangan buat. Kalau buat, artinya kita sudah menyalahi Allah, sudah menyalahi kehendak Rasul, sudah menyalahi prinsip-prinsip amanah integriti yang ditajukkan kepada saya untuk dibincangkan pada pagi ini. Saudara, balik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya jaga amanah ni. Sangat-sangat jaga amanah. Tadi yang saya bacakan ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dalam surah Al-Mu'minun. Saudara, kita janji. Saudara janji. Dulu-dulu saya ingat ya, dalam hari Senin ke apa-apa kita angkat janji. Kita angkat aku janji, aku janji. Dulu-dulu lah aku janji. Sekarang dah tak buat, dah kata wallahualam saya tak buat, tak buat. Kita janji. Dengan ini saya berjanji sebagai pekerja dalam Risda Plantation, saya akan menjadi melakukannya dengan penuh amanah, dengan penuh integriti. Saya berjanji bahawa saya tidak akan curi tulang dalam kerja kami. Saya berjanji bahawa saya tidak membocorkan rahsia-rahsia syarikat kepada orang lain. Saya berjanji bahawa saya tidak mensia-siakan masa selama 8 jam, 9 jam di ofis. Saya berjanji bahawa saya tidak membawa balik apa saja harta syarikat untuk dibawa balik ke rumah. Kita bawa pen balik, pen syarikat. Tak boleh. Pensel. Selalu pensel tak cukup, pensel tak cukup. Pasal apa? Bawa balik ke rumah. Bawa balik ke rumah. 4 anak, 4 pensel Risda ke rumah. Tak boleh. Dan dalam surah Az-Zalzalah, surah Az-Zalzalah ya. Hujung surah Az-Zalzalah tu, surah Az-Zalzalah tu surah yang ke-99. Nanti buka Quran, surah yang ke-99 namanya surah Az-Zalzalah. Ayat yang ke-8 bunyinya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Lagi apa dia sambung ni? Sambung dia apa lagi? "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang baik akan dihisap di hadapan Allah sehingga sebesar zarah. Yang buruk, yang berdosa, dosa akan dihisap di hadapan Allah hingga sebesar zarah. Lewat satu hari 10 minit. Saudara, kita ambil juga gaji penuh. Kita tidak ada 10 minit ke office. Macam mana kita boleh terima gaji penuh? Mana letak yang 10 minit tu, yang kita tak bekerja 10 minit, yang tak bekerja 10 minit tu? Kita ambil juga. Itu harta masyarakat, harta umat, harta milik Allah yang disandarkan kita seketika waktu kita bekerja di Risda Plantation. Saudara, sebab itu amanahnya besar. Syarikat ni tak berapa besar. Risda Plantation ni kalau misalnya 220 orang, kita katakan semua sekali, tak berapa besar lah. Dibandingkan dengan TNB ada 35,000 orang kan ni. Telekom pun ada 35,000 orang kan ni. Felda pun ada 35 orang, lebih orang, lebih kurang begitu kan ni. Kecil sangat Risda Plantation. Patutnya kecil macam ni mudah ditadbir, kecil mudah ditadbir, tapi kecil sukar ditadbir pasal manusia je sukar ditadbir. Lihat bekerja macam pahat dengan pemukul. Ada bos dia bekerja, tak ada bos dia kerjakannya. Nah ini, tak maaf lah tuan-tuan, saya pengalaman banyak lah kan ni. Saya dulu dalam kerajaan, saya pegawai PTD, pegawai tadbir dan diplomatik. Pernah menjadi pengarah, ketua pengarah, pernah jadi timbalan ketua pengarah. Tinggilah pangkat, pernah jadi DO. Satu masa saya DO di Kuala Selangor, DO.
Mula-mula pemangku, DO1, pemangku, lepas tu DO. Jadi saya tahu. Kerja-kerja kerajaan ni saya tahu. Risda saya tahu. Felda saya tahu. Fekra saya tahu. Jadi kita tahu. Allah, pejabat kerajaan, ya Allah, telefon tak angkat-angkat. Kalau pejabat kerajaan telefon tu, minta maaf saya sebut ni. Saya dulu pegang kerajaan, lepas tu saya sendirilah kan kata okey Cik Man, okey. Nanti saya minta pegawai ni, nama pegawai ni Cik Khairuddin. Nanti dia balik, saya minta dia telefon Cik Khairuddin. Jangan haraplah dia nak telefon. Berbeza saya belajar di Amerika Syarikat, saya belajar di Amerika Syarikat. Tadi dia bacakan Masters di Amerika Syarikat, PhD di Amerika Syarikat. Profesor saya kata, Hasan, tomorrow at 9 o'clock, you go to my office. The letter that you wanted is already ready. My secretary will hand over to you the letter at 9 o'clock. Besok kita masuk pukul 8.59. Surat tu dah ada begini dah PA dia. Serius. Kita ni smallholder datang nak membincangkan tentang tanah dia, tak siap. Fail tak jumpa lah pakcik. Datang besok. Kawan tu datang besok, tuan-tuan. Anak dia datang bawa dia tuang minyak. Kan? Makan tengah hari dia bayar. Semuanya dengan mak pun sekali ikut. Celah-celah itu tu cucunya pun ikut 2 orang. Allah, nak menyelesaikan satu. Dia punya tanah bukan besar sangat, 2 ekar suku. Alah, kesian kita. Kita mudah saja. Pakcik datang besok ya. Allah, kenapa gitu ya? Saya tengok ya. Saya khusus di Intan. Saya bicara Intan dulu, ketua pusat dulu Intan dulu. 4 tahun saya kat Intan. Bagai nak erak lah kita melatih. Orang Resda pun datang. Bagai nak erak kita melatih. Tapi tak ada. Cuba tengok orang. Ambil lah Maybank ke, CIMB ke, Rashid Hussein RHB ke. Tuan-tuan tengok dia bekerja macam mana. Tuan-tuan tengok. Yang duduk di depan dengan komputernya, ada rehat ke dia? Tangan gerak sepanjang 9 jam. Kita betul, serius. Cukup tahun pasal kita nak naik gaji, pasal kita nak naik pangkat, orang mesti banyak di bawah, unit-unit mesti banyak, kita create jawatan. Create, minta maaf saya sebut ni, unnecessary post being created simply because we wanted to have quantity, the number of people under us, so that the grading will become higher grading. Macam mana kita tipu, tuan-tuan? Kita tipu rakyat. Kita tipu duit kerajaan. Kita tipu duit rakyat. Betul, tuan-tuan? Serius. Berapa orang yang bekerja dengan kerajaan ni betul-betul macam orang bekerja kat Maybank. Masuk kerja pukul 9, balik pukul 6, tak berhenti-berhenti. Hanya dia pergi kalau dia nak sembahyang. Hanya dia pergi waktu makan. Balik, dia duduk di situ. Dia layan, tuan-tuan. Daripada pukul 9 dia layan dia punya customer, sampai pukul 5 tu tak letih-letih dia layan customer. Senyumnya pukul 8, pukul 9 sama dengan senyum pukul 5. Betul kita. Saya buat laporan polis. Kerana dalam 2 minggu yang lepas saya buat laporan polis. Sebab dalam Facebook, dalam TikTok, orang guna gambar saya. Kerana di investment company ni, investment company macam-macam dia kata. Keuntungan boleh dapat 100%, 300%, 500% dalam masa 2 minggu. Gambar saya terpampang, gambar saya. Saya buat laporan polis. Saya dah sediakan teks laporan tu, saya dah sediakan. Saya bawa teks tu, perempuan polis tu ya. Okay, saya tunjuk. Dia tak tanya apa pun. Saya duduk. Dia tak suruh duduk pun. Dia tak pandang saya sangat pun. Saya pun ulurkan. Ini apa dia? Ini apa dia? Masya Allah. Ini apa dia? Saya kata dia tanya ini apa? Laporan polis. Apa nak tanya ini apa dia? Ini teks, saya nak memudahkan you. Tak payah bereka-reka perkataannya. Saya dah sediakan teks ni. Tengok. I see. Begitu je, I see. Aduh.
Kalau dia tahu, bukan saja bagi saya barang-barang tu tuan, habis baginya. Yang frozen dibagi, yang tak frozen dibagi, semua saya buat balik. Semua datang nak bergambar. Hasan Ali, Hasan Ali, Hasan Ali, Hasan Ali. Tapi polis yang saya buat laporan tu, tak kisahlah dia tak kenal Hasan Ali. Tapi daripada IC saya menunjukkan umur saya 76 tahun. Kalau dia tak hormat Hasan Ali, hormatlah umur saya. Kan? IC, begitu aja. IC. Bukan dia pandang saya pun. IC. Macam mana? Lepas tu tuan, dia dah tap. Dia letakkan monitor depan saya. Baca. Apa salahnya? Tuan, boleh tak baca yang saya dah buat ni? Tolong baca. Baca. Itu saja. Baca. Tuh. Dah siap? Sign. Itu je. Bahasa dia sign. Baca, sign. IC. 3 perkara. IC, sign, baca. Habis tu, saya bagi terima kasih. Dia jawab pun tidak. Serius lah. Orang Islam. Perempuan dalam umur 30-an. Comel. Tapi hilang kecomelannya. Kerana akhlaknya tidak menggambarkan comelnya dia. Ini yang berlaku. Dulu-dulu ya. Sekarang dah lain dah. Saya hantar mak saya pergi hospital ke, makcik saya pergi hospital. Akan beratur ramai-ramai. Aisyah Aminuddin. Tak berapa dengar dah orang cakap banyak-banyak. Aisyah Aminuddin. Tak dengar lagi. Aisyah Aminuddin pekak ke? Ilaha illallah. Betul dulu. No, sekarang dah tak ada dah. La ilaha illallah. Macam mana? Inilah akhlak. Akhlak ini amanah. Nabi jaga. Nabi dengan anaknya, dengan isterinya penuh dengan akhlak. Akhlak diapit dengan kasih sayang. Akhlak Nabi berkasih sayang dengan isterinya Khadijah dan Aisyah. Banyak dalam catatan sejarah, terlalu banyak. Nabi balik daripada perpergian, sampai di rumah letih, dia dilayan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dalam keadaan Nabi letih itu baring, Aisyah lurus betul, ambil bantal, lapikkan kepada kepala Nabi. Nabi ketepikan bantal itu, tapi Nabi cari satu lagi bantal. Apa dia? Nabi membaringkan kepalanya keribaan, ke peha Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kita cuba bayangkan. Balik ni Imran, bolehlah tunjul peha kat mana ke. Bayang, tu akhlak dia. Akhlak dengan isteri. Akhlak sayangkan isteri. Akhlak hormati isteri. Akhlak beri recognition kepada isteri. Punya seronok Sayyidina Aisyah. Sambil Aisyah mengurut-ngurut rambut Nabi Muhammad. Mengurut-ngurut tuan-tuan. Dan mengurut-ngurut. Pasal Nabi baru berpergian. Agaknya letih sikit. Urut. Begitu dia. Kita tak kisah. Suami balik ke tak balik ke. Kita tak kisah. Kerana suami dah lama dah ada kat rumah, dekat ruang tamu tu, dah lama memekik kita dengan anak. Abah dah balik ke belum? Kawan tu dah 1 jam kat situ. Air kopi tak keluar, air teh tak keluar, goreng keropok tak keluar, goreng pisang tak keluar. Macam mana kita raih suami kita? Inilah ini kat sini. Terutama orang sedar plantation ni. Akhlak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi bawa anak pergi klinik negeri barat lah, saya contoh negeri barat, macam mana dia, anak kita demam kan nangis-nangis, anak kita kecil lah, katakanlah umur dalam 6 bulan 7 bulan, teknik dia macam mana? Teknik dia supaya budak tak menangis, kalau demam pun tak menangis, dia ada teknik dia ada suara manja dia ada suara cara nak tepuk dia ada cara nak dokong dia, berbeza dengan mak dia yang tak belajar ni. Dia cara nak dudukkan dia. Tiap-tiap meja tuan-tuan, tiap meja nurse ke, tiap meja doktor tu mesti ada cookies, mesti ada coklat, mesti ada sweets, mesti ada mainan sikit-sikit kanak-kanak tu, mesti ada. Jadi doktor tu memainkan anak tu, tengah menangis tu.
Macam itu caranya. Kita, doktor kita, sakit apa? Betul. Sakit apa? Belakang. Napas. Itulah. Lepas. Itulah. Cakap 5-6 patah, kita bagi keluar, dia bagi resit untuk kita bagi pergi farmasi. Berapa kena bayar? RM125. Satu malam saya baru ni, dalam 3 minggu yang lepas saya batuk. Tengah-tengah malam batuk, pukul 1.30 saya pergi kat doktor kat Kajang. Masya Allah tuan-tuan, tak bercakap apa pun. Doktor India, lokum lah agaknya, perempuan, tak cakap apa pun. Saya datang, terus dia pergi tengok tekak. Tengok tekak. Lepas tu ambil stetoskop, letak kat belakang, nak tengok saya punya lang tu, lang saya sumbat ke tak sumbat. Okey, terus tulis. Okey, buat ubat, ambil ubat. Itu aja RM175 pasal malam. Rasa saya nak hempaskan botol ubat tu kepada dia. Begitulah. Tak ada layanan langsung, tak ada layanan. Senyum ke, nak bercakap ke, nak tanya berapa lama dah ke sakit, macam mana batuk, berapa kerat batuk, daripada pukul berapa batuk, nak tanya apa macam kahaknya, macam mana batuk, macam mana batuk sambil bergegar-gegar badan ke, macam mana. Tak ada. Betul tak ada. Begitulah. Saya harap penyakit tu tak ada di Risda Plantation ni. Sebab kita deal dengan manusia. Kerja you memang deal dengan pokok getah, dengan tore getah, dengan getah, dengan latex. Kerja you kerja dengan kelapa sawit, dengan buah kelapa sawit, jual kelapa sawit, dengan smallholders. Memang itu. Bukan kita kerja dengan kelapa sawit, kita kerja dengan pemilik kelapa sawit. Kelapa sawit tak ada nyawa, pemilik kelapa sawit ada nyawa. Kelapa sawit tak ada hobi, pemilik kelapa sawit tu ada hobi. Kelapa sawit tuan-tuan tak ada roh, tapi pemilik smallholder ni ada roh. Dan kelapa sawit tak tahu kasih sayang, tapi pemilik smallholder ni tahu kasih sayang. Kelapa sawit ni tak ada sensitivity, tapi pemilik smallholder ni orang yang sensitif, dan ada orang yang tidak sensitif. Those are the people you are dealing with. Those are the type of people, the type of personality, the type of behavior in which Risda Plantation have got to deal with them. Itulah manusianya. Jadi tuan-tuan, amanah ini amanah. Amanah dalam konteks kita di Risda Plantation ni, saya nak sebut ada 3-4 perkara. Walaupun Nabi tadi saya kata saya nak panjangkan sikit, tapi ada 3-4 perkara. Bila sebut tentang amanah kerja yang ni, jalankan kerja dengan hati yang bersih. Tolong jalankan kerja dengan hati yang bersih. Janganlah kita kelas-kelaskan manusia. Dia smallholders, dia orang kampung, kita boleh layan secara simpang perenang aja. Jangan. Dia masih ada hati, masih ada jiwa, masih ada perasaan. Kan? Dia datang dengan isterinya, katakanlah pejabat wilayah kita kat sana, dia jumpa dengan orang operasi dekat sana. Kan? Masuk kereta, dia bawa kereta, anak dia bawa kereta. Kawan itu kasar sikit lah. Dia tengok dia layan saya tadi. Dia bentak-bentaknya saya. Saya nak bercakap, dia tak bagi ruang, dia saja yang bercakap. Lepas tu tak habis urusan kita, dia suruh kita balik. Pergi pula dengan satu orang lain pula, tuan-tuan dan puan. Ish, bagus betul pegawai Risda Plantation tu. Dia tengok kita datang tadi, dia persilakan kita duduk. Tengok dia panggil kita dengan hormatnya. Tengok kita masuk dengan dia, kita kat kaunter tu, dia layannya kita. Tengok bahasanya dia, tengok cara dia memanggil kita, cara dia memanggil awak tadi, nampaknya dia tegur awak, dia tegur saya tadi. Tengok akhirnya macam mana dia bagi salam kepada kita, dia doakan kita, pakcik baik-baik pakcik ya, baik-baik pakcik ya, pakcik selamat ya, baik-baik pakcik, baik-baik dalam perjalanan, baik-baik. Itulah yang, itu amanah. Kita bukan saja nak meselesakan smallholders ni dengan bagi pendapatan yang lebih, diuruskan kebun-kebunnya dengan lebih terurus. Bukan itu saja. Kita nak uruskan kemanusiaannya. Kita nak menguruskan hati dan jiwa dan perasaannya.
Kita nak uruskan kebahagiaan kesejahteraannya. Kita nak uruskan kekeluargaannya. Kita nak uruskan hubungan suami isterinya. Bila holdingnya, bila kebunnya berjaya, Risda Plantation berjayakan. Daripada pendapatan katakanlah sebulan dalam RM150, sekarang pendapatan dia sudah RM1,500. Jam 10 kali ganda. Kan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kepada teman-teman yang bantu aku Risda Plantation ni, panjangkan umur mereka, wahai Allah. Aku berterima kasih kepada mereka, aku bersyukur kepada Engkau, wahai Allah. Panjangkan umur mereka. Semoga mereka terus menjalankan kerja ini di bawah lindungan Kau, wahai Allah. Ampuni mereka, wahai Allah. Kemungkinan ada di antara smallholders itu yang berdoa begitu. Kita pun tak berdoa pada diri kita. Kita tak doa kepada isteri kita, kepada anak kita. Tapi smallholders, by mere small help that you render to him, to them, that makes them, feel so grateful and memohon kepada Allah. Doakan kepada kita. Setengah yang doa tu Pak Haji, kan? Setengah yang doa tu ada jawatan di masjid, dia Bilal. Setengah smallholders ini imam. Setengah smallholders ini guru kafah. Setengahnya, kan? Jadi kita layan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kata tadi dengan ikhlas, dengan jujur hati yang bersih. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, tentang human relation ni, kita kena kuasai ilmu human relation. Macam mana nak bercakap, macam mana nak pandang orang, bila nak senyum, bila nak gunakan perkataan-perkataan yang sesuai dengan kampung itu. Apa perkataan-perkataan kampung itu? Kalau orang Jawa, apa bahasanya? Kalau orang Banjar, apa bahasanya? Bukanlah kita nak tahu bahasa dia semua. At least, paling tidaknya, sikit-sikit, paling tidaknya, kita mengetahui bahasa dia. Jangan ketawakan dia. Silap dia, jangan ketawakan dia. Hormati dia. Kalau kita argue dengan dia, lembut. Biar dia berkasar, tapi kita lembut. Akhirnya dia akan lembut. Itu human relation. Itu technique of communication. Itu cara, approaches in communication. Kita kena tengok. Sayang orang. Nabi sayang orang, tuan-tuan. Nabi sayang. Kita mesti atas nama amanah. Amanah kepada manusia. Amanah kepada buah sawit lain. Amanah kepada getah lain. Amanah kepada orang yang menyumbangkan kita untuk mendapatkan kejayaan. Kepada smallholders yang kita bantu itu lain. Tapi amanah kepada kita melayan manusia sebagai manusia, itu lain. Saudara, yang ketiga saya nak sebut. Saudara, ini satu perkara yang penting. Nabi tak pernah tinggal benda ni, amanah ni. Apa pun yang kita buat, jangan tinggal agama. Apa pun yang tu. Cakap kita dengan smallholders, dengan siapa-siapa saja di kampung, di mana-mana pun, kampung Hulu di mana. Orang Negeri Sembilan banyak lagi tentang getah. Melaka pun masih banyak lagi tentang getah. Selangor masih banyak lagi tentang getah. Walaupun sawit dah menguasai. Pahang sawit banyak, tuan-tuan. Terengganu sawit banyak, getah dah kurang sangat dah. Tapi apa yang saya nak sebut, saudara, kerakyatan kita ni, orang getah ke, orang sawit ke, orang apa pun, jangan tidak dalam apa masa pun, jangan tidak kaitkan dengan agama. Pakcik, doakan saya, pakcik, doakan, itu agama. Kami di Risda Plantation ni sentiasa doakan pakcik, doakan makcik, pakcik selamat. Dengannya makcik nak pergi umrah. Ini human relation. Pakcik nak pergi umrah, Masya Allah. Kami doa pakcik selamat. Jangan gaduh-gaduh tau. Sampai Mekah jangan gaduh-gaduh tau. Kan kaitan dengan agama. Pakcik salam. Lelaki salam. Jangan salam bini dia pula. Salam. Itu agama. Assalamualaikum agama. Terima kasih salam agama. Ma'assalamah ujungnya. Ma'assalamah. Itu agama. Buat. Pakcik, ialah tentang kerja kita ni, alhamdulillah kami nak bantu pakcik sebenarnya. Pakcik punya small loading ni tak besar kan, dalam 3-4 ekar gitu. Tapi kalau pakcik bersama-sama dengan kita, insya-Allah daripada pendapatan 200 dia akan jadi 2,000 dan 2,500. Bila pakcik senang nanti, pakcik jangan ingat Allah, jangan tak ingat Allah, pakcik jangan tak ingat Allah. Ingat kami, ingat Allah. Ingat Risda, ingat Allah. Ingat Risda, ingat Allah. Ingat Risda Plantation, ingat Allah. Kan agama. Pakcik tinggal dekat kampung apa? Kampung Rawa, pakcik, saya baca tadi dalam saya punya apa tu, Kampung Rawa malam ni ada satu ceramah, pakcik, Azhar Idrus akan datang, pakcik tahu.
Zaidul tu yang Terengganu tu, yang janggut macam dia tu, dia akan datang. Ramai orang datang tu, pakcik datanglah. Pakcik datang bawa makcik semua. Okay. Bawa anak makcik sekali. Ini ada pamphlet sikit tentang Zaidul ni. Pakcik bawa balik, sebarkan. Itu agama. Yang itu yang mengikat. Itu yang mengikat. Tapi kita tak kisah. Macam kita doktor nurse. Kalau doktor nurse, tuan-tuan pergi tengok yang ICU orang nak mati tu, ataupun near ICU, dekat-dekat nak mati dah ni, mana ada orang layan dia? Layan sebagai orang nak mati, cerita sebagai orang nak mati, bercakap sebagai orang nak mati, bercakap Al-Quran macam orang nak mati, quote hadis macam orang nak mati. Suasana agama disediakan. Kita sebagai doktor, kita sebagai nurse, kita ada kuasa untuk melahirkan satu suasana, membantu mereka supaya mereka dapat mati dalam keadaan yang aman, damai, mati dalam husnul khatimah. Saudara yang saya muliakan sekalian, maknanya jangan tinggal agama Nabi. Kalau tinggal agama, tinggallah amanah. Tinggal agama, tinggallah integrity. Tinggal agama, amanah, integrity is good on paper, which is not good in the real term, in operational term. Tak jadi. Amanah, integrity bukan dalam kertas. Amanah dan integrity bukan cantik kita buat apa ni, PowerPoint presentation. Amanah dan integrity bukan cantik kita buat slides, kita tunjukkan ini amanah, integrity, ini gambar dia, ini dia punya flow dia, ini dia punya bukan. Amanah, integrity itu lahir daripada hati jiwa yang ikhlas, hati yang ikhlas. Yang akhirnya saya nak sebut, tuan-tuan yang semacam sekalian, tadi saya janji bekerja sebagai amanah, bekerja sebagai orang yang menjalankan kerja amanah, maknanya kerja jadi ibadah. Ada 5 perkara untuk kerja jadi ibadah. Ini yang Nabi buat. Inilah amanahnya. Saya harap mulai pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, teman-teman saya yang ada di dalam dewan kecil ini, ialah mari kita mulakan satu kehidupan kita, kehidupan bekerja kita mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan kerja kita sebagai amanah dan integriti. Pertama, tuan-tuan, kita kena jelas matlamat kerja kita. Jelas matlamat. Apa jelas matlamat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Saudara-saudaranya sebagai abdi Allah, abdi. Saya yang menurut perintah, abdi. Bila abdi, ada kita kena menuding jari kepada orang pasal kita hamba. Ada kita nak sombong, kita hamba, nak sombong apa? What do I have to be arrogant? Tak ada, kita hamba. Wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk hamba kepada Allah dan pembantu kepada manusia yang ingin berjaya. Tengok ni, hamba kepada Allah dan membantu manusia yang ingin berjaya dalam kalangan small holders. Yang pertama. Yang kedua, untuk jadikan kerja ibadah, kita tak boleh tinggal amalan-amalan asas agama. Tak boleh. Itu amanah. Amanah kita untuk menjadikan kerja ini ibadah. Amanah yang pertama yang kita jaga, jangan tinggal tuntutan asas agama. Yang pertama, salat. Jangan tinggal salat. Dalam keadaan apapun, jangan tinggal salat. You got no reason. Working in Resda Plantation, I don't think you have got reason to tell Allah Subhanahu Wa Taala reason for you not to pray. You don't have reasons. Apa reasonnya? Apa reason? Pemandu kapal terbang tuan, pilot semayang dia. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, tuan-tuan tengok dalam apa ni? Pergi pilot praying on plane during airborne. Cuba baca itu. Cuba tuan-tuan pergi Google kan. Macam mana mereka semayang? Tu atas angkasa tu mereka semayang. Macam mana submarine di bawah laut tu, entah berapa ribu kaki bawah laut tu, semayang mereka. Tapi kita ni dengan office yang macam ini, saya tak tengoklah office saudara, tapi saya tengok ni dewan ni, dia punya office pun mungkin tak tumpah macam dewan ini. Ada surau sini kan? Ada surau. Berapa orang yang pergi surau?
Dengannya ada dalam 20 orang, sini 40 orang, 40 orang. 40 orang. Berapa orang yang pergi surau? Takkan semuanya datang kotor. Imran pun datang kotor juga.